Selepas sedekad perang yang belum ada tanda-tanda tamat, Syria masih berada dalam keadaan yang memerlukan perhatian terutama dari segi kemanusiaan. Ikuti laporan dibawakan wartawan Afizi Azaman yang mengikuti misi kemanusiaan musim sejuk bersama Badan Bukan Kerajaan NGO Malaysia for Syria yang telah berada di negara itu selama 10 hari. Baik, terima kasih rakan tugas di studio. Ketika ini saya masih lagi berada di Al-Bab, Syria, tetapi ini merupakan hari terakhir misi kemanusiaan musim sejuk 10.0 bersama dengan Badan Bukan Kerajaan NGO Malaysia for Syria, dan kami telah pun berada di sini selama beberapa hari untuk memberikan bantuan kepada pelarian-pelarian Syria yang kini hidup dalam keadaan yang begitu sukar, terutama sekali ketika salji tebal yang turun dan juga memusnahkan banyak sekali rumah dan juga kemah-kemah mereka itu sendiri. Dan boleh dikatakan selepas 10 tahun Syria berdepan dengan perang dan juga revolusi sejak daripada 2011, apa yang boleh saya gambarkan pada ketika ini adalah terdapat beberapa perubahan yang boleh saya simpulkan. Yang pertamanya adalah berkaitan dengan bagaimana sebenarnya ada terdapat sebahagian daripada rakyat Syria yang telah pun memulakan semula kehidupan mereka seperti mendapatkan pekerjaan di bandar-bandar, dan tahap keselamatan pula boleh dikatakan lebih baik berbanding dengan ketika awal perang 2011, 2012 dan juga 2013. Tetapi boleh dikatakan terdapat beberapa bahagian, sebagai contohnya di Al-Bab ini, di Afrin dan juga di Azaz, Syria ini adalah tempat-tempat yang dikawal oleh National Syrian Army ataupun NSA yang disokong oleh pihak Turki, dan kawasan-kawasan ini apabila dikuasai sejak daripada tahun 2016, kebanyakan kawasan ini telah pun berjaya, bukanlah dikatakan sepenuhnya berjaya, tetapi mereka berjaya mengawal tahap keselamatan di sini untuk memastikan orang awam berada dalam keadaan lebih selamat. Dan sebagai contoh di Al-Bab ini, berdasarkan temu bual saya bersama dengan National Police daripada Syria ini, mereka telah pun menyatakan sebanyak 90% penurunan serangan, pengeboman dan juga serangan-serangan lain di Al-Bab sahaja. Dan ini membuatkan ramai rakyat Syria yang tinggal di kawasan-kawasan berbahaya, mereka lari ke kawasan seperti Al-Bab, Afrin dan juga Azaz untuk memulakan semula kehidupan mereka. Tetapi satu perkara yang masih lagi membelenggu Syria adalah berkaitan dengan kehidupan pelarian mereka. Lebih kurang dalam 6.7 daripada rakyat Syria ini menjadi pelarian dalam negara mereka, dan mereka ini memerlukan bantuan-bantuan kemanusiaan. Dan 6.7 ini mereka masih lagi berada di kawasan-kawasan sekitar Syria untuk melarikan diri dan sebagainya. Dan 13 juta lagi pula memerlukan bantuan kemanusiaan pada tahap yang sangat-sangat kritikal. Justru itu boleh dikatakan terdapat bahagian di Syria ini sedang cuba membangunkan semula kehidupan mereka. Terdapat bahagian di Syria ini sedang cuba meningkatkan tahap keselamatan di Syria dengan bantuan-bantuan daripada penguatkuasa yang ada di sini. Tetapi terdapat juga bahagian di Syria ini yang perlu diberikan perhatian, terutama daripada aspek kemanusiaan. Dan dalam masa yang sama juga, setelah 10 tahun perang ini berlaku, boleh dikatakan generasi ketika awal perang itu telah pun melihat bahawa mereka tidak akan keluar daripada Syria dan akan mempertahankan negara ini dan akan terus berjuang melawan rejim Assad. Dan terdapat juga saya temu bual beberapa individu daripada Syria yang menyatakan bahawa mereka seakan-akan putus asa dan juga tiada harapan untuk tinggal di Syria dan mereka mahu keluar daripada Syria. Dan dalam masa yang sama juga dengan keadaan duit ataupun wang Turki, lira yang banyak digunakan di Syria ini telah pun jatuh merudum. Ini menyukarkan lagi kehidupan rakyat Syria yang menjadi pelarian dalam negara mereka sendiri. Jadi secara konklusinya itulah yang dapat saya gambarkan situasi keadaan semasa di Syria, dan banyak lagi sebenarnya yang boleh dan juga perlu dilakukan untuk membantu rakyat Syria, terutama mereka yang menjadi pelarian, kerana dapat saya saksikan bagaimana keadaan anak-anak kecil yang tidak mempunyai kelengkapan seperti baju sejuk, seluar dan juga kasut untuk mereka keluar daripada kemah mereka.
dalam masa yang sama juga kita juga dapat lihat dan dengar bahawa terdapat juga mereka yang perlu diberikan keperluan harian daripada segi makanan, daripada segi keuangan, dan dari sudut kanak-kanak ini pula terdapat keperluan untuk melihat kepada bantuan-bantuan seperti bantuan psikologi, bantuan untuk kembali ke sekolah kerana selepas beberapa lama mereka tidak ke sekolah. Jadi itu antara perkara-perkara yang perlu diberikan perhatian terutama sekali di Syria. Dan ini membuatkan membuatkan ramai pihak seperti Malaysia for Syria menyeru agar bantuan-bantuan ataupun kemanusiaan untuk mereka ini dapat disampaikan dengan lebih cepat, terutama ketika musim sejuk yang ketika ini boleh mencapai kepada negatif 10 darjah Celsius dan menyukarkan lagi kehidupan rakyat pelarian di Syria ini. Dan itu saja dapat saya buatkan kesimpulan sepanjang berada bersama dengan Malaysia for Syria untuk misi kemanusiaan 10.0 untuk membantu pelarian Syria. Saya Afizia Zaman melaporkan dari Al-Bab, Syria.